kita nak puaskan hati semua orang, kita takkan dapat. Kita takkan dapat puaskan hati semua orang. Ingat tak kisah Luqmanul Hakim dengan anak dia? Kan? Dia datang jalan, dia bawa kaldai. Dekat satu kampung tu nampak, dia tegur, apalah, dah ada kaldai tak nak naik. Naiklah kaldai tu. Sampai tu jadi dia tak ya juga. Ayahnya naik, anaknya tarik kaldai tu. Sampai kat satu kampung, orang tu pula tegur, apa punya bapak, sedap-sedap dia naik kaldai, kesian budak tu menarik kaldai tu. Turun bapaknya, anak pula naik. Sampai kat satu kedai tu, Wang Hajar punya anak, sedap-sedap kau duduk atas, bapak kau yang menarik kaldai tu. Sudahnya dua-dua naik kaldai tu, mengengkeh kaldai tu. Dah orang tengok menyeksa binatang. Sampai 2 orang naik kaldai tu, tak kesian ke kat binatang tu? Sudahnya kaldai naik dia, lagi gila. Kan? Dipikul pula kaldai tu. Apa hal lah pula? Jadi sampai ke sudah nak puaskan hati semua orang, kita takkan dapat buat. Maknanya apa bila dah pegang jawatan itu? Sebab jangan minta-minta pegang jawatan. Saya bila sebut pesakit arti ni, saya antara orang yang paling apalah orang kata, paling lama jugalah saya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia Fadil Ustaz Muhammad Asri Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Ahli Waris Agama Islam Negeri Sembilan. Itu juga Tuan Ashraf Lee, Penolong Pegawai Perpaduan Daerah Seremban, Jabatan Perpaduan Nasional, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, JPNIN Negeri Sembilan. Seterusnya pemimpin-pemimpin masyarakat sekalian, tak kisahlah apa, MPKK dan juga KRT, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada hari ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ya. Jadi biasalah, saya memang ini adalah dewan yang paling saya paling nostalgia lah pada saya, dewan ni. Inilah dewan dia. Dewan ni, Dewan Besar Dakwah ni. Sebab di sinilah kali pertama lah orang kata kan, dulu saya buat kemunculan lah orang kata, dalam ceramah yang ramai lah kan. Dulu saya ingat lagi, saya pernah bentang paper Dilema Ombak Rindu dekat sini. Tu first kan, masa tu Syamsul Amri Ismail, belum Syamsul Debat lagi lah kan. Lepas tu di sini jugalah saya jadi moderator untuk Dr. Fadilah Kamsah dengan Ustaz Nur Azman Ahmad. Saya jadi tu, jadi dewan ni. Cuma kali ni tak ramai. Dah tak ramai, duduk belakang pula. Macam tu salah kan. Tak apa perangai tak tahu pada dulu kan. Kita ni pemimpin kena ke depan, ke belakang pula kerja kan. Tak apa hal ke. Kau nak jumpa Bona Samsul Debat kan. Nak jumpa Bona Samsul Debat tapi belakang duduk. Atau dah lah tak apa nampak. Ya kan. Bawa satu ngau Samsul Debat nampak kan. Jadi saya tahu walau apa pun yang saya sebutkan, dia takkan beranjak daripada tempat duduk tu, saya tahu. Tapi anggaplah tu salah satu usaha saya. Kan? Jadi apa pun, yalah, cabaran hari ni masyarakat dah tak sama. Masyarakat dah tak sama, tak macam dulu. Kan? Tak macam dulu. Tu sebab dia sebut kan, rumah makin besar, orang makin tak ada. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin tak ada. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat masa. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin berkurangan.
Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati semakin pupus. Mana ada teman sejati dah? Nak belajar pasal teman sejati, tanya orang lama. Kan? Dia punya marah tu kan, punya marah tu. Aku ni kawan kau. Ha? Macam ni kau buat aku. Kau sakit, kenapa kau tak cakap dengan aku? Aku ni kawan kau ni. Macam tu lah orang dulu. Kan? Duit boleh cari. Berapa banyak kau nak pakai? Macam tu kawan sejati. Nampak? Sekarang kawan jatuh, alhamdulillah. Seronok aku. Biar padan muka dia, sakit dah pun sekarang. Contoh, ada orang macam tu hari ni. Dan begitu juga teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Tuan-tuan bila pegang jawatan sebagai MPKK, pegang jawatan sebagai kepimpinan tertinggi pengurusi KRT, timbalan pengurusi bendahari setiausaha, kan, termasuk dalam PKK tadi ada jawatan kuasa penduduk, maka tuan-tuan menempah satu package. Jawatan tu datang dengan kutukan dan maki hamun orang belakang. Dia tak cakap depan, dia cakap belakang. Ni zaman dia. Apa juga kita buat, ada je komplain. Nak buat program ni, ni mesti ni, adalah benda dia nak ni, macam tu. Dia buat ni, adalah benda dia nak ni, contoh kan. Panggil penceramah ni, kenapalah panggil penceramah ni, tak ada ke penceramah lain, contoh. Buat program yang tertentu, alah ni semua nak cari pengaruh lah ni. Ada je benda, kan. Jadi satu je, kita nak puaskan hati semua orang, kita takkan dapat. Kita takkan dapat puaskan hati semua orang. Ingat tak kisah Luqmanul Hakim dengan anak dia, kan? Dia datang jalan, dia bawa kaldai dekat satu kampung tu, nampak, dia tegur, apalah, dah ada kaldai tak nak naiklah kaldai tu. Sampai tu jadi dia tak ya juga. Ayahnya naik, anaknya tarik kaldai tu. Sampai kat satu kampung, orang tu pula tegur, apa punya bapak, sedap-sedap dia naik kaldai, kesian budak tu menarik kaldai tu. Turun bapaknya, anak pula naik. Sampai kat satu kedai tu, Wang Hajar punya anak, sedap-sedap kau duduk atas, bapak kau yang menarik kaldai tu. Sudahnya dua-dua naik kaldai tu, mengengkeh kaldai tu. Dah orang tengok menyeksa binatang. Sampai dua orang naik kaldai tu, tak kesian ke kat binatang tu? Sudahnya kaldai naik dia, lagi gila, kan? Dipikul pula kaldai tu, apa hal lah pula. Jadi sampai ke sudah nak puaskan hati semua orang, kita takkan dapat buat. Maknanya apa bila dah pegang jawatan itu? Sebab jangan minta-minta pegang jawatan. Saya bila sebut pasal KRT ni, saya antara orang yang paling apalah orang kata, paling lama jugalah saya pegang jawatan KRT ni. Saya ingat, saya pernah lah, masa saya kerja di Majlis Pembandaran dulu, Majlis Pembandaran Seremban, saya masa tu dah beli rumah, tapi rumah belum siap lagi, kan? Rumah belum siap lagi. Jadi sementara bos minta saya duduk dulu dekat sana, jaga kawasan KRT di Pangsapuri Rakyat Seri Perdana Paroi, flat Paroi. Tak ada yang boleh lawan flat tu sampai sekarang. Maksud tak boleh lawan apa? Sabut yang apa masalah sosial tak ada kat situ, cakap. Semua ada. Semua masalah sosial dalam Malaysia ni semua ada. Hari ni dah okey sikit kot, tak tahulah. Kemarin ada kolam tau depan tu, dah ditambak dah kolam tu jadi padang, tempat parking semalam Jumaat. Dulu ada kolam lawa, kami elok lagi dia. Tapi problemnya apa? Sebab kawasan Pangsapuri ni, dia sekali datang, semua yang grup-grup setinggan ke apa semua serentak sampai, masing-masing dengan kepala yang pelbagai. Saya ingat ni program yang pertama kita buat, kan? Program pertama kita buat majlis khatan beramai-ramai. Masa tu. Lepas tu adalah berarak bawa budak tu. Malam tu saya ingat berapa boleh kilo ikan talapia kita masak. Masak siap, masak ramai. Banyak program. Tengah berarak, YB pun sampai, kan? Bila pergi ke dapur, licin, lauk dah tak ada. Rupa orang-orang flat ni ada yang bawa tapawai dah dibungkus. Bayangkan tu. Masa tu dah tahu masa tu. Lain macam. Nak tinggal nasib baik lauk VIP tu suruhan. Nak pek lah makan.
Tu belum cerita lagi, ada budak tu keluar daripada pintu tu, snap koncing kat tangga tu. Dah biasa kat rumah lama makin macam tu, koncing macam tu. Kalau bawa gas tu, diseret kat tangga tu, kelontung. Bulat tangga tu, tak ada lokok dia dah. Macam tu lah. Kan? Lepas tu ada pula yang penghasut tu, sebab Pangsapuri tu paling cantik apartmen tu sebenarnya. Sebab dia bukannya rumah flat yang ada koridor panjang ni, dia satu row, apa ni, satu tingkat tu naik tangga tu 4 rumah. Dalam rumah ada 3 bilik, siap satu master bedroom, siap bilik air. Wah, macam tu. Tapi tak boleh bawa barang banyak-banyak sebab saiznya taklah besar sangat. Tapi untuk memulakan keluarga, dan tujuan rumah ni adalah transit sahaja. Kita dengan sewa RM150, kumpul duit. Jadi bayar sewa RM150, kumpul duit, balance daripada gaji tu boleh simpan. Nanti ada kemampuan keluar, pergi beli rumah, duduk rumah yang lain. Rumah tu bagi pula kat orang lain yang memerlukan. Itu konsep rumah PPR ni sebenarnya. Tak ada RM150 tu pun tak bayar. Ada orang sampai sekarang tak bayar. Sebab dia tahu tak ada siapa nak halau kita weh. Duduk je. Sedangkan dia tak tahu konsep hutang. Macam mana nak tenang hidup, kan? Tu antaranya lah. Tu belum cerita lagi ada yang masalah seksual, masalah cabul, dadah, pecah rumah. Kita tangkap berapa umur budak tu? Tingkatan 1, darjah 5, darjah 4. Mana kau tahu ni? Masa tu, mana kau tahu ni rumah ni, kau nak pecah rumah ni? Abah yang beritahu rumah tu kosong, kau pergi sekarang. Abah yang ajar. Dan cakap apa? Benda-benda macam tu. Tapi jadi nak tak nak, apa yang saya buat dengan Jawatankuasa KRT masa tu, tak boleh tidak. Kita kena buat program banyak-banyak supaya orang hilangkan tumpuan kepada masalah sosial tu. Buat program. Mesyuarat sebulan sekali. Minit mesyuarat mesti siap. Tak ada main mesyuarat kedai kopi minum. Itulah kita cadang. Tak ada. Minit mesyuarat komplit daripada bulan 1 sampai bulan 12. Tak pernah lah waktu saya tu, tak pernah lah tak dapat full grant daripada Jabatan Perpaduan ni. Kan? Buat program, siap gambar, dokumentasi kena siap. Itu pemimpin hari ni. Dia tak boleh cerita baik program tu, ambil lah gambar mana-mana, janji ada. Tak mahu macam tu dah. Buat program betul-betul. Sebab kerja kita ni lillahi ta'ala. Tapi ada orang dia silap. Tapi bukan yang Seremban dan Negeri Sembilan, bukan. Ni di negara lain, dia pun ada KRT juga. Dia anggap duit KRT ni duit dia. Kodokut apa pun tak boleh. Belanja berapa ingat? Oh, dia rasa macam kaya warna. Tak apa, hari ni saya belanja. Amboi. Kan? Tak, kena ingat tu. Lepas tu pengurusi kalau boleh lah, kalau boleh cari duit-duit lain. Maksudnya minta sumbangan daripada pihak-pihak tertentu. Dan tambah, sebab ikut kan, kalau grant maksimum 6,000 mana cukup buat program? Tak cukup. Buat ceramah maulud yang bagi makan ni dah habis 2,000 dah. Kan? Orang yang datang pula kan, kena kontrol pula. Tu antaranya. Bayar penceramah lagi. Bukan kaleng-kaleng pun ceramah. Top 5 Malaysia panggil. Masa tu saya belum ceramah lagi. Ceramah jugalah. Tapi ceramah kat tempat lain. Saya tak pek ceramah kat flat tu dah. Dukun ni kan, dia laku kat tempat luar, kat kampung luar. Kampung sendiri tak berapa laku pun lah. Macam tu lah tuan-tuan. Jadi apa pun kita kena faham. Kita sebagai pemimpin, kita kena ada satu perkara dalam diri kita ni yang perlu ada dah siap-siap dalam diri kita ni, supaya kita boleh mendepani cabaran yang ada dekat kawasan kita. Kita tak usah cakap tengok tempat tu. Tak, jaga tempat kita. Jaga tempat kita. Kalau kita tengok kan, masalah yang saya sebut ni, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menghadapi masalah yang lagi besar lagi dalam nak menjaga masyarakat di Madinah dulu. Macam mana di Madinah? Beratus-ratus suku kaum sebenarnya ada di sana. Tapi Nabi boleh seragamkan, Nabi boleh satu padukan. Dengan apa? Dengan apa yang disebut sebagai adab dan akhlak. Sebagai pemimpin kena jaga. Adab dan akhlak ni kena jaga. Kan? Kena jaga. Sebab apa? Ukuran kita sebagai pengurusi bukan boleh pakai pengurusi tu ayat tu. Sakit hati. Kan?
Tapi yalah, kalau setakat seekor dua ekor yang cakap tak apalah, yang lain lagi suka kayak gitu. Memang kita, saya kata tadi lah, tak dapat nak puaskan hati semua orang, tapi kita buatlah yang terbaik yang kita boleh. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. So jaga kita punya budi bahasa kita, perilaku kita kena jaga. Jadi dalam 5 perkara yang kena ada dalam diri kita, nombor 1, sebagai pemimpin kita kena sabar. Sabar banyak-banyak. Orang cakap biarlah, tak ada tetangga telinga kita tu, biarlah dia nak cakap apa. Ada je benda tak perhati dengan orang. Buat ni salah, buat tu salah. Ada sekali tu saya dapat sumbangan orang nak bagi beras. Orang nak bagi beras masa tu nak raya, nak bagi boreh kan. So sampai tu dia kata macam mana ni, dah seorang dah tunggu dah, semua nak boreh. Masalah dia bagi tak adalah banyak, nak 30 kampitnya. So macam mana, masa tu bulan puasa. Saya kata tak apalah, macam ni lah, tak boleh lah letak kat sini, orang dah berkerumun lah, letak kat rumah Cik Samsul tu. Letak kat rumah saya 30 kampit tu. Lepas tu sanyap-sanyap suruh HJK pergi hantar ni. Saya ingat nama HJK tu Cik Mat Syah tu. Dia pernah jadi pengawal keselamatan sini. Dia pergi jaga tempat lain nak kot sekarang. Satu tingkat naik. Tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3 hantar. Blok lain-lain hantar. Nak minum sedap selasih kawan tu lah. Dek bulan puasa tengah hari hantar, bayanganlah. Adalah yang bersuara, aku tak halal Samsul tu makan boreh yang aku punya tu, dia tu. Dia khabar, dia rasa tu dia punya. Bayangkan. Pernah sekali kita buat program zakat bank rakyat, penyampaian bantuan zakat bank rakyat. Wah. Bantuan dekat dalam dewan tu kita tutup, hanya yang penerima je masuk dalam tu. Apa yang berlaku? Yang isteri tu cakap suami dah mati. Yang suami khabar bini sakit tonat, laki bini dapat. Bayangkan tu, duit zakat tipu tu. Bukannya duit apa? Tuan-tuan fikirlah. Macam mana saya nak, lepas tu saya pun bosan. Tuan lelaki tu, ya kau tu. Tu nampak tak? La ilaha illallah. Semenjak pada tu, dah pula bank rakyat letak syarat. Siapa yang nak dapat bantuan, kalau dapat sokongan daripada imam. Dah poning pula Imam Paru, Imam Samsudin masa tu. Lai. Sebab apa semua merayu minta sokongan? Sebab dia layak terima bantuan. Poning tuan-tuan. Jadi benda tu tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain. Kono banyakkan program. Sabarlah tuan-tuan. Kono buat program. Macam-macam program buat. Termasuklah kan program pengurusan keuangan. Sebab ramai yang terlibat dengan alung. Ramai terlibat dengan menyebabkan keberhutangan dah lah susah, disusahkan lagi. Hari ini modus operandi pinjaman kewangan pinjaman berlesen ni kononnya lah ada 2. Pertama, menerusi media sosial, hati-hati. Yang kedua, dia letak dekat kita punya wiper kereta tu, dia letak tulis pinjaman koperasi. Dia tulis pinjaman koperasi. Dia siap koperasi pekerja awam. Siap tulis macam tu. Sebenarnya itu alung tuan-tuan Ustaz. Dia berselindung atas nama koperasi. Kemudian dia pakai surat peguam. Dia bayar kat peguam tu RM20 untuk keluarkan surat notis suruh bayar. Dia pakai, tapi sebenarnya alung. Banyak hari ni. Ada seorang setambah Allah, dia nampak tu pinjaman berlesen. Anda perlukan wang, dia kata kelulusan senang. Tidak perlu kelulusan yang lama. Lulus segera. Ada seorang saudara saya ni pun telefon. Dia pun telefon, kita boleh bagi pinjaman RM3,000. Dia kata, pinjam RM3,000, bayar balik dalam masa 3 minggu, RM1,000. Tapi masa duit sampai kat tangan dia RM2,200 saja. Sebab RM800 duit proses. Duit bunga dah ambil siap-siap. Bayar RM1,000, minggu ketiga tak boleh bayar. Dah tertunggak minggu lepas tak bayar, minggu ni tak bayar. Kenapa tak bayar? Kenapa? Bila dia nak bayar? You mesti bayar. Dapat satu panggilan. Hello bang, saya dengar bang berhutang dengan dia ni RM3,000 lah. Tak apa. Saya tolong you. Saya kasih you RM5,000. Tapi you bayar balik dekat saya banyak ni. Bagi pula RM5,000 untuk settlekan hutang orang tu. Bagi RM5,000, berhutang orang tu dapat RM3,000, dah jadi RM5,000, dapat dekat dia RM3,800, RM1,200 dia dah ambil siap-siap. RM5,000 dalam tempoh sebulan kena bayar balik.
Lepas sebulan tak boleh bayar, orang ni pula telefon, oh you hutang sama dia, tak apa saya settle sama you, tak apa, maaf 8 akhirnya terlibat dengan 8 orang yang tolong-tolong macam tu tadi. Jumlah keseluruhan dah jadi dekat 40,000. Macam tu lah sekarang cara dia. Dia nampak macam tu kan murni je. Lagi satu lagi, dah lah susah percaya pula dengan pelaburan patuh syariah. Macam ni lah gambar Samsul Debat. Untuk kan, hanya dengan 300 sahaja dapat duit ribu-ribu, dia kata. Grup pertama, grup kedua dapat duit 1,000 lebih. Tapi dia kata kali ni kita nak launch ni, siapa yang masuk 5,000 dapat lagi banyak lagi. Masa tu lah yang ramai terkena. Secodik-codik orang pun kena tipu ke orang. Kan, puas dah saya bagi statement, saya tak terbabit. Ustazah Ispadiyah, ustaz, semua ustaz ada lah. Kan, ustaz-ustaz ni semua, saya seorang je yang tak ustaz ni tapi kena juga. Penuh nama-nama, muka-muka masing-masing. Sekali saya tengok muka saya, Amin Idris, Ustaz Haryanto, aku macam pernah tengok gambar ni kat mana. Rupanya gambar poster tazkirah malam Jumaat. Dia editnya di pelaburan patuh syariah. Ya, jangan terperangkap, jangan terpedaya. Dan masyarakat ramai yang kena. Kita panggil AKPK untuk bagi taklimat tentang pengurusan keuangan. Bagaimana cara nak menguruskan keuangan. Bahasa buat. So inilah antara cabaran-cabaran. Dan kita ni kalau kita tengok sekarang ni, community aktif, social positif. Sebab tu saya kata penuhkan, sentiasa fikir untuk create program. Buat program ni, buat program yang ada manfaat pada masyarakat. Sebab kita sebagai pemimpin, sejajang apa Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain. So sabar, orang cakap apa cakap lah, biarlah dia nak cakap, kita buat je program. Kedua, syukur. Sebab kita ada ruang dan peluang wadah ni melalui KRT, MPKK, dengan kedudukan yang kita ada ni, kita berpeluang untuk generate sesuatu yang baik untuk masyarakat. Paling tidak bila kita keluar daripada, bila kita melepaskan jawatan tu, orang kata biarlah nampak tanda. Orang cakap dulu masa dia jadi pengurusi bagus betul, program banyak dia buat kan. Yang seorang tu tak ada dah, membesarkan lato-lato je kata kan. Macam tu lah bahasa budak sekarang kan. Kan tak ada dah, tak ada duit kodokut weh, tak ada dah, mana tak ada duit program dah, tak ada, dia kata kan. Contohlah kan, buat program. Dia tu bagus lah, banyak program macam ni. Banyak program macam ni, pemeriksaan kesihatan, buat itu, buat ini. Kan? Saya sendiri tuan-tuan dan sekalian, kan, dek sibuk nah hari-hari ceramah. Kan, baru-baru lepas tu nak diet pula. Kan, kontrol makan. Tuan-tuan pun boleh tengok lah, kalau tidak itu perut macam tembikai tu. Masa kita minum itu ke semandung, macam tembikai perut, bausa apa tu. Tak boleh jadi pula. Masuklah dalam TikTok, orang ni crop dah makin bulat tinggal muka ya. Kan, tak boleh jadi ni. Itu yang konon-konon. Akhirnya malam hari Jumaat lepas, hari Jumaat malam saya kolaps, pengsan, tak sedar, berpunggah bawa masa tu lepas ceramah kat Seksyen 20 Syalam, berpunggah bawa masuk ke KPJ. Buat pertama kali dalam hayat Syamsul Amri Ismail masuk ward. Lepas tu Dr. Trace, memang saya terlampau penat. Sebab hari-hari ceramah, Ustaz 2-3 ceramah sehari. Pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Lepas tu, kalau bulan puasa, 4 ke 6 ceramah sehari. Bayangkan tu, nak buka puasa dengan family pun kena booking. Rumah saya dia kena lock dan tarikh-tarikh tertentu. Kan? Bayangkanlah tu, teruk kan? Jadi Dr. Trace penat sangat dan air dalam badan kurang. Dan pertama kali saya kena cucuk tu, masuk drip tu, saya komen takut, nek moyang takut, dia dah tak sedar dah kena cucuk. Tentu akan jaga macam tu kan, bawa masuk tu. Dan macam-macam lah. Dan pertama kali lah dalam hidup saya buat apa kata medical check up, first time lah kan. Dah tak sedar tu, darah mau kena ambil kan. Tapi alhamdulillah masa cek tu doktor cakap air je kurang. Kolesterol jahat tu dalam badan saya patutnya 2.6, tapi saya 4.3, tinggi sikit. Total kolesterol patutnya 5, saya 6, teh sikit. Kurang lah makan seafood tu. Dia kata, yang kita gamal lah dia suruh kurangkan tu.
kan? Ikan boleh tak? Ikan boleh tak? Ikan boleh, tak apa. Asyik baik. Ni nak pergi Pahang ni, nak membalun patin. Mikir tu kan. Lepas tu dia kata gula 5.3 ke 5.4. Alhamdulillah gula okey. Lepas tu cek lah jantung. Oh, takut betul lah. Cek jantung kan. Tengok alhamdulillah okey. Lepas tu stress test, balalah lari kat tu. Dia buka baju lah, ustaz. Bila dia nak tengok badan ustaz? Ajar tu perempuan ni, dia kan. Buka dia cuk wayar kan. Dia wayar, selari lah. Nasib baiklah akhir-akhir ni di samping diet tu dekat hotel ke mana-mana saya pergi, pagi lepas subuh saya tu jogging. Jadi tak adalah terperanjat mana lagi ke treadmill tu. Yang dia ada 5 stage, alhamdulillah. Yang tu pun saya lepas, alhamdulillah. Jadi tu cakap tu tadi, buat pemeriksaan kesihatan. Elok tu aktiviti tu, manfaat yang ada dekat orang. Sebab kadang dia cek-cek kan, kadang kita bila kita tak buat cek, ramai orang cek-cek tiba-tiba tak tahu, dah tahu kanser. Stage 4 pula tu. Kan? Dalam tu yang kita kena buat. Kita nakkan komuniti sihat. Kan? Ini jadi AJK semua tak terdaya. Saya ingat saya pergi lawatan KRT dulu tahun 2012 ke 2013 pergi ke Tawau. Pemimpin KRT tu saya seorang yang muda. Yang lain semua remaja lewat. Yang lelaki-lelaki ni bila letak beg lekat dalam bas, "Ui, ini tak boleh ni nyawa ni." Kenapa hal nyawa-nyawa pula? Rupa dalam bilik kan. Dalam bilik seorang tembak ni atap, seorang sini atap, semua insulin. Lah dalam bilik tu 6-7 orang. Macam isap dadah hambaan. Sasap. Aduh, dia kata kan. Iya, barulah saya tahu. Itu sebab jagolah. Jago jangan main-main. Orang Negeri Sembilan paling tinggi kadar kencing mani berbanding negeri lain termasuk Kelantan. Sebab Kelantan ni, orang Kelantan, dia walaupun dia makan mani, pagi-pagi dia kojo borek. Kita balun mani lepas tu mengangkang menjala, ya kan. Roti canai 3 koping ambil kau. Dah cantua, dah kelabu, dah terlontang tidur. Macam mana? Itulah tu kan. Jago Kesamatan. Syukurlah tuan-tuan, syukur Tuhan bagi peluang kita ada fikirkan sesuatu yang baik. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Biarlah orang cakap macam-macam ke aku ni. Adalah benda baik Tuhan nak bagi ni. Aku baik benda baik. Mana ada gaji jadi pengurusi KRT? MPKK ada. Kan? Yang KRT mana ada gaji? Tak ada. Tapi kalau ikutkan gaji MPKK tu mana cukup? Betul tak? Betul ke tak? Cik. Borek nak cakap kan? Tapi ya mana cukup. Dengan tahap benar-benar nak tolong orang, macam-macam orang nak minta tolong kita, macam-macam kita nak keluarkan perbelanjaan itu ini kan, macam-macam. Jadi macam mana pun kita kena manfaatkan. Kemudian yang keempat kena ada apa? Redha. Ada ujian, nak buat program ni ada je halangan, buat ni lah, tak boleh itu, tak boleh kan, kena redha. Dan yang akhir sekali ikhlas. Ikhlas ni buat ni kita tidak mengharapkan, buat satu perkara tak mengharapkan apa? Balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Itulah ikhlas. Tapi orang kita ni dia pelik sikit. Dan tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Tu besok cakap tu kan, makna tak ikhlas lah tu kan. Jadi yang paling mendalam sekali maksud ikhlas ni, kita buat aktiviti, kita buat program nak bangunkan masyarakat ni tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, tak. Yang kita harapkan daripada Allah Ta'ala. Bila kita buat benda baik, Allah bagi kurniaan pada keluarga kita, Allah bagi kesihatan pada kita, Allah bagi kebaikan-kebaikan pada kita. Yang tu yang kita harapkan. Dan kita kena ingat peranan kita sebagai pemimpin adalah menyatu padukan masyarakat kan? Jangan kita asyik mengikut hati saja. Orang lain bergalang tangan, dia seorang bergalang kaki. Orang lain dah kebajangan, kita seorang yang mengikut hati. Jago negara, jangan ni, jangan ni. Kita sebagai pemimpin tak boleh memecah belahkan masyarakat. Jangan. Kau jangan ajak dia, tu tak boleh pakai tu bukan geng kita, ajak yang nia-nia. Jangan macam tu. Itu bukan cara dia. Sebab hati-hati. Lagi satu lagi, kita kena pandai bab kata Negeri Sembilan tu apa?
Distinguish, macam tu ayat kan. Differentiate, tu ni 9, tu ayat ni 9 semua tu. Pandai memisahkan antara politik dan juga kepimpinan kita. Jangan. Kepimpinan kita bila jadi pemimpin, kita jaga semua. Bukan berdasarkan blok-blok parti, bukan. Semua adalah bawah takbir tata kelola. Tu ayat sekarang kan. Tata kelola kita ni. So kita kena jagalah. Jangan ni bukan geng kita ni. Kita pula lantik jawatankuasa semua geng-geng kita. Tak betul macam tu. Memang kita kena cari yang sekepala untuk mudahkan kita punya pentadbiran. Betul. Tapi jangan diletakkan atas dasar kepartian. Jangan. Sebab program yang kita nak buat untuk semua. Satu padukan semua. Pilihan raya kau pangkah lah. Tapi bila time bermasyarakat, kita semua bersama-sama. Itu mustahak tu. Kan? Sedangkan standard kejiranan ni Nabi dah ajar kita. Nabi ajar kita. Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Dia tak beriman. Sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Maka Nabi jawab apa? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya, itulah dia orang yang tak beriman. Makna nak ukur beriman tak beriman seseorang itu bukan tengok atas kita pergi masjid hari-hari ke tak, bukan tengok tekai kepiah ke tak, bukan tengok lawa tudung labuh bernikab tak, tapi dinilai juga. Salah satu penilaian, jiran ke khabar kau okey ke tak okey. Dia okey dengan dan belum tahu dia dah. Cuba tanya dia. Saya dulu masa jadi pengarah undang-undang Ustaz. Jadi pengarah undang-undang. Saya dulu menjadi timbalan pengarah di Seremban, jadi pengarah dinilai. Jadi masa tu Seremban nak ambil saya kerja dengan dia balik, dia buatlah penyatuan tu jadi bandaraya. Konon ni lah, tak adalah. Mana ada. Tapi saya lah yang salah seorang yang terlibat buat paper nak naikkan majlis bandaraya Seremban tu dulu. Kan? Jadi cuma tinggal lagi masa tu ada isu apa? Saya dapatlah tahu tentang isu-isu kejiranan. Pernah di Pancu Jaya ada aduan jiran membela ayam serama sehingga menimbulkan kacau ganggu. Saya sebagai orang yang jaga penguasa hantar budak saya, kau pergi tengok pahal lah. Ayam serama bolo hingga menimbulkan kacau ganggu. Kita tahu kan ayam serama temperaman kan. Lepas tu bangang je ayam tu, dia montok kan. Kita pun jumpa. Memang betul rumah yang diadukan tu membera ayam serama. Berapa banyak? Sekor. Kat mana dia? Dalam rumah. Berapa jarak rumah ni? Berapa jauh jarak rumah pengadu dengan rumah dia yang diadu ni? Selang 10 biji buah rumah. Apa masalah tu? Cuba tentang cerita. Cuba hurai sikit kat saya dia. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Didapati, dia kata kan, didapati jiran ini membela kucing, macam-macam lah. Ada bono-bono polik-polik tuan-tuan. Anak jiran membuat bising hingga menyebabkan tak boleh tidur. Saya ni kerja shift malam. Kita pun cek, jiran main depan rumah pukul 5.30 petang. Takkan puak koso saya nak sita budak-budak tu kan. Kenalah faham, kalau betul punlah dia nak minta tolong, jumpalah jiran. Cakap, boleh tak saya nak kerja malam, boleh tak pesan kat budak-budak tu. Kalau main-main lah kat taman permainan tu jangan. Benar ni komunikasi kejiranan aja. Ada satu rumah dinilai kawasan tu high end jugalah, tak nak sebutlah taman mana. Taman baru naik. Orang Malaysia ni sekarang ni, dia tak beli rumah yang ada gambar, yang taman yang berpalang berpagar tu, tak ada. Tapi bila dah boli baru teragak nak buat palang tu. Banyak macam tu. Asal masa boli tak ada palang, tak ada pagar. Tapi disebabkan mungkin atas sebab keselamatan, jadi jawatankuasa penduduk KRT kata kita nak buat gated and guarded. Dia buatlah. Masa tu 800 buah rumah, 800 unit yang dah duduk kira-kira dalam 400 unit saja. Masih banyak lagi rumah yang kosong, separuh lah baru ada. Jadi dia buatlah gated and guarded. Bila buat gated and guarded, maka adalah charge perkhidmatan kena bayar. Itulah isu yang timbul.
Satu rumah kena bayar sebulan dalam RM55 macam tu untuk bayar security. Datang seorang jiran ni baru pindah yang lahir salah hari bulan. Dia datang, dia komplain, kenapa ada palang dekat depan tu? Ini hak saya, kebebasan saya bergerak. Saya bergerak dari satu tempat ke tempat lain-lain. Saya dihalang kebebasan saya. Rumah ayat dia. Dan surat itu dibuatkan salinan kepada Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Majlis Keselamatan Negara, semua dihantar. Macam dia kena semua orang ni, tapi orang tu semua tak kena dia. Macam tu lah kan. Maka ahli jawatankuasa Persatuan Penduduk pun bermusyawarah bincang, macam mana nak selesai benda ni? Tak apalah tuan, tuan ambil ni access card tuan-tuan. Tuan ambil access card ni, tuan tak payah bayar RM55 sebulan. Tuan ambil lah percuma. Kami bagi 3 kad ni. Tuan tokan ni, togaklah palang tu, tuan jalan lah. Tuan tak payah bayar apa-apa. Yang penting kita jangan kecoh-kecoh, gaduh-gaduh benda ni. Dia kata apa? Tak, kono buka juga. Tu saya khabar dia lahir salah hari bulan. Saya nak hak saya. Dia bawa kereta sekali tu, dia lunggah palang tu, patah. Macam tu lah tuan-tuan. Ini kira keturunan-keturunan yang memang tak tu nak cakap lah. Benda ni berlaku. Ini isu kejiranan. Lepas tu ada isu orang tak campur orang. Tak campur orang. Tu kena faham. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam bab kejiranan ni? Kata Imam Al-Ghazali, dia kata salah satu adab berjiran adalah bersabar dengan kerenah jiran. Pula. Jadi maksudnya nak bagi hint dekat semua pengurusi MPKK, KRT, jawatankuasa yang ada, kita kena sabar dengan kerenah dia, cari jalan untuk satu padukan mereka. Perangai memang macam-macam. Tak boleh buat macam mana. Rambut sama hitam, kan? Betul tak? Mana betul dah putih-putih rambut dah cerita sama hitam apa? Kan? Makna kita ni nampak sama tapi hati berbeza-beza. Kan? Bukan semua orang boleh suka perkara yang sama. Bukan semua orang setuju pada perkara yang sama. Tapi kita fikirlah untuk jaga manfaat majoriti masyarakat yang ada. Jangan kita biarkan hanya sebabkan kemarahan kita, ketidakpuasan hati kita pada sesetengah pihak, maka kita jatuhkan hukum pada semua orang. Jangan. Ini jangan. Saya ingat lagi waktu di Flat Paroi tu, ada seorang budak tu, kita buat program khatan beramai-ramai kan, sunat beramai-ramai tu, tak tahun buat lah masa tu. Lepas tu ada satu budak tu, saya tanya, ada tu seorang budak tu dia tak sunat lagi, tanya, abah ke apa? Nantilah nak baik kat kampung. Nantilah nak baik kat kampung. Tahun depan tak sunat lagi, kau bah nak baik kat kampung? Tak sunat lagi. Sudah dah tingkatan nombek budak tu tak sunat lagi. Tingkatan nombek 16 tahun tak sunat lagi. Sudah tak payah tanya ayah, tanya budak tu. Kau nak tak? Kau nak tak sunat? Nak kata. Kalau nak sunat, besok turun. Esok tu waktu orang tengah berarak tu, tu yang MA dengan doktor tu tengah sibuk mengojorkan senapang dia. Orang tengah berarak, tak tahu dalam bilik tu, supaya orang tak nampak lah dia kena sunat. Puih betul dah, nak ngojor kan dia kata. Dia kata ompek. Lepas tu dah sunat, dia senyap-senyap jalan sini naik teh. Masuk rumah dia. Tak sampai 3 minggu dah pegang tangan dengan girlfriend dekat Somban. Tu saya kata anda pula dia dah besar pula budak tu. Banyak budak tak sekolah situ. Yang paling antara masalah saya itu kan, budak-budak tak pergi sekolah, dia paksa anak pergi kerja. Lepas tu bila dah anak kerja dekat kedai-kedai apa semua kerja, kau siap pakai baju sekolah, pergi sekolah hari ni. Hari ni dapat bantuan, dia suruh pergi sekolah sebab dapat bantuan. Iyo tuan-tuan. Poning kesian tengok budak-budak ni, tak tahulah cakap. Itulah antara masalah. Jabatan Haluan Agama Islam pun dulu sampaikan letakkan satu bilik khas pejabat kat sana untuk tadbir, urus kontrol dia orang ni. Tak mahu dah tu. Tak mahu dah. Macam-macam lah. Tapi mudah-mudahan lah, saya rasa sepanjang saya dah tak ada tu makin baik. Mungkin gitu. Ya. Jadi kita kena usahakan. Dan begitu juga Nabi ajar kita dalam menjaga kan kawasan kejiranan kita ni, dah diajar kita. Jiran ni siapa jiran kita?
Siapa jiran kita ya Rasulullah? Nabi jawab, jiran kita ni 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat dia bila dengar kiri kanan tu okey lagi, depan belakang tu okey lagi, tapi atas bawah tu sahabat menung. Macam mana tu Rasulullah? Nabi senyumnya. Rupa-rupa zamannya baru jumpa rumah flat, rumah apartmen. Kan? Tapi makna kata nak bagi tahu 40 kiri, 40 kanan, depan belakang, atas bawah ni bukan hanya jiran, tapi nak beritahu kita wajib baik dengan dia. Dan bila sebut ke siapa jiran kita ni juga, kan? Apa jenis jiran? Dia kata jiran ni ada jiran 3 jenis jiran. Jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak ni siapa? Dia saudara mara dengan kita, dia Islam dan dia jiran. Maknanya dia ada hak sebagai saudara mara, ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang jiran. Jiran 2 hak, dia bukan saudara mara, tapi dia Islam dan dia jiran. Maka dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang jiran. Dan jiran 1 hak, bukan saudara mara, bukan Islam, tapi dia jiran. Maka dia tetap ada hak sebagai seorang jiran. Konolah baik-baik. Itu sebab kalau kita buat program kan, kat surau buat ceramah kan, buat ceramah Maulidur Rasul contohlah kan, kita buatlah program tu, KRT pun keluar duit, MPKK keluar duit. Saya faham sekarang ni yang masalah sekarang ni, dialah MPKK, dialah KRT, dialah ni, semua dia kan, ada 8 baju dia pakai, tak apalah kan. Tapi bila buat program KRT, fokus KRT. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh MPKK. Lepas tu dia juga kan, dan juga terima kasih kepada pengurusi persatuan penduduk, dia juga kan, macam tu lah kan. Jadi buat program, contoh buat program maulud tu, kita panggil juga yang bukan Islam tu turun untuk jamuan, tak salah, meraihkan. Dia pun datang, nanti boleh turunlah ceramah dekat sini, you turunlah dalam pukul 10 tu sudah ada 11.30 malam, sudah boleh makan. Okey. Dia pun turun. Rupa-rupa sebelum dia turun, dia dah tunggu kat topi tingkap tu tengok ceramah tu. Dalam tengok ceramah, tahu dengar pula isi kandung ceramah tu. Terbuka hati dekat agama kita. Ramai dekat flat tu pun ada beberapa orang masuk Islam dah. Nampak? Tu saya kata dia tu. Maknanya syiar tu. Nampak? Ajak. Buat jamuan raya. Yang bukan Islam tu pun panggil. Yang bukan Islam tu pun turun datang makan. Kan, jamuan raya. Lepas tu tengah makan malam tu, tiba-tiba maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun cakap, sedia, you makan dulu, kita orang mau solat dulu. Todongalah imam pula, Allahu Akbar. Imam baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Yang bukan Islam ni dengar Allah, tersentuh hati, langsung jumpa imam lepas jamuan tu. Saya ingat saya mau masuk Islam lah gitu. Mana kita tahu. Tu sebab jago. Nampak tak kan? Tu saya kata tadi, ada sebab. Malahan Nabi sendiri berbuat baik kepada jiran baginda yang bukan beragama Islam. Kalau Nabi masak, Nabi lebihkan kuahnya. Sebab Nabi nak kongsi dengan jiran-jirannya. Termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi, Nabi bagi. Nampak tak? Nabi bagi kuah tu. Tu sebab kalau kita masak, kita lebihkan kuah. Apa sebab lebih kuah ni? Ikut sunnah Nabi, dapat pahala sunnah. Apa sebab lebih kuah ni? Budak ni ngomong hirup, dapat tu lah, tak dapat pahala sunnah dah kan. Jadi kena tengok sebab. Jadi realiti dunia kita pada masa kini tak dapat elak. Kita akan berkomunikasi satu dengan yang lain. Sekarang semua dah pakai teknologi. Dan setua-tua manusia di Seremban ni ada grup WhatsApp. Jangan risau. Dia akum walam katna katakan.
Dia kelem, kau pergi tak cek wah ni, dia kata. Dia rengka-rengka semua. Kau pergi tak pasal dakwah ni, pergi kau pergi dengan apa tu. Kau pergi dengan SPE, kau pergi dengan apa. Gingannya lah, ada kosong tak? Ada kosong tak kereta tu? Nak tumpang, dia kata, nak tumpang. Dia akal tak nak keluar duit. Sonang, dia kata kan, nak tumpang tak ada lah. Share kereta. Kau pakai baju apa? Kau pakai baju apa? Pakai baju KRT, dia kata seorang tu. Pakai baju oranye, parking apa sama dia kan. Contoh, kan. Aku pakai baju biasa je. Oh, tak apa. Kau pakai baju apa? Okeylah, boleh aku nak gosok tudung ni. Tak tahu kalau apa. Orang bincang. Grup tu. Oh, yai. Betul. Marin kan payah. Masa telefon Nokia marin kan payah. Nak baca mesej kadang anak. Kadang-kadang saya mesej kat adik saya. Kak, kau tanya mak. Mak nyanyi-nyanyi. Saya tanya mak saya. Lepas tu dia yang balihan untuk mak tu. Kau rasa kau macam ni, dimarah saya. Ini bukan mak yang marah ni, rasa kau yang marah ni kata. Cara mesej tu dia lah yang terjemah lebih lah pada mak kan. Lepas tu kita pun belilah telefon Android untuk mak kita. Tak sampai 2 minggu dah ada grup WhatsApp. Dah ada grup, ada geng-geng lorong belakang tu. Ada tajuk itu KRT tu. Kan? Geng lorong belakang ni adalah pecahan daripada geng KRT tu. Semua yang dibincang dalam KRT tu dibincang dengan geng lorong belakang. Dan tak puas hati dengan musik kita ni. Boleh jalan dah kan. Itulah Dan pun sama. Mampus lagi baik lah dia tu. Teman. Terhantar pula dalam grup KRT. Kan? Macam mana nak delete ni? Macam mana nak delete ni? Dia tanya kawan ni. Contoh. Yang main-main sekarang teknologi. Dia sadap membalun, dia terlupa tu dalam grup mana. Itulah tu. Tengok dulu grup apa. Tahu? Iya. Lepas tu ada satu perangai pula dalam grup WhatsApp ni. Kan? Asyik-asyik masuk pasal isu-isu semasa. Orang tu dalam tu bincang pasal hati. Habis dia masuk pasal isu inilah, isu politik inilah, isu ni lah. Jangan. Dalam grup tu ada grup kalau nak bincang bono macam tu. Ni kan. Macam saya ni ada grup forum tu. Grup apa isu-isu semasa. Ada saya punya grup. Tapi kita berbincang bukanlah tak ada siapa. Mana yang betul-betul lah, tak betul lah macam tu. Kita bagi idea kan? Macam tu lah. Jadi apa pun komunikasi. Kan? Komunikasi satu dengan yang lain. Kan? Dan kalau kita tengoklah, kan, kalau kita tengok dalam menurut Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quran Al-Azim wa Sana'ul Masani, penetapan jiran ini lingkungannya secara zahir kembali kepada uruf adat setempat. Tengok pada kawasan tu sendiri. Kan? Kalau kita tengok, kalau rumah dia rumah flat, habis yang atas bukan jiran ke? Kalau kaki kanan depan belakang, atas bawah pun sama. Kan? Lepas tu dalam kawasan tu pula ada sekarang ni konsep rumah apa? Townhouse. Kan? Nampak macam 2 tingkat, tapi rupanya atas mahu lain, bawah mahu lain. Itu pun jiran juga. Kita kena tahu. Jadi kena faham. Masyarakat ni kena ambil tahu tentang kejiranan dia. Kadang-kadang jadi pemimpin tapi dia tak tahu. Ada jiran yang rupa dah lama tak makan. Ada jiran ni memang rupa dah lama dah hidup susah. Yang seorang ni perlukan rawatan. Ada seorang jiran itu tumbuh pula tumit itu tumbuh tulang. Tumit itu tumbuh tulang kat dalam tu, mijak sakit. Kena pergi operate, kena buang tu tulang. Ustazah Asni pun mana kena sekali tu. Ustazah tumbuh tulang tu, hantar menoteh pula deh Ustazah Asni tu. Kan? Tulang pula boleh menoteh kata kan. Ustazah Asni. Kan? Ya, nampak kurus dah Ustazah Asni sekarang ni. Kan? Saya khabar kin lawa lah 4 dia. Kan kawan tuan-tuan. Jadi macam itulah. Kena tahu jiran kita sakit apa, jiran kita ada yang tak makan, siapa yang layak terima bantuan, buat tapisan. Lepas tu kalau dah dapat bantuan, bagi pula orang lain pula dapat bantuan. Hari tu masa PKP, ya Allahu Akbar. Ada satu rumah tu dah macam kedai runcit. Semua ada, boreh, topung, gula semua ada. Boleh berniaga dah kawan tu. Tak apa, tak tahulah hati perut macam mana orang ni. Dengan tahap tu dia marah tu kalau tak dapat bantuan. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu, kan?
Kemudian kita juga kalau kita tengok dari segi etimologi atau bahasa, jiran ini mau pengertian orang yang tinggal bersebelahan ataupun jiran tetangga. Apa yang kita nak kena jaga dalam bab kejiranan ni? Konsep kejiranan, pertama, hormatilah jiran dan pengalaman mereka. Yang tengok dalam ni kan, semua ada background yang berbeza-beza. Ada yang pernah jadi doktor, ada bekas tentera, ada juga bekas pegawai kerajaan, mungkin ada yang pernah duduk dalam sektor korporat. Masing-masing ada pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Yang keksnya pun ada bekas pemimpin tinggi. Dia bila bermesyuarat mesti ayat. Saya dulu waktu saya memang akan ada ayat tu. Masa saya berada di apa benda ni, macam itulah ayat kan. Ada je ayat kan. Tu kita kena hormat. Sebab dia memang excited nak share pengalaman dia. Saya dulu cikgu. Waktu saya jadi cikgu dulu, cerita. Macam itulah, adalah ayat-ayat dia kan. Kena hormat. Sebab itu adalah pengalaman masing-masing dan apa salahnya? Ia digunakan untuk manfaat. Kedua, tidak menyinggung perasaan jiran. Tidak memelihara. Kita kena memelihara keamanan dan ketenteraman. Kadang-kadang bergaduh. Baru-baru ni saya pergi ceramah dekat satu tempat di Puchong. Bayangkanlah masyarakat ni bergaduh sesama dia. Aduan dia lah. Dia kata jiran ni parking dekat depan rumah jiran lain. Kereta banyak dah macam Yuska. Jadi kat depan rumah dia tu tak boleh parking. Jadi parking tak cukup. Dalam rumah sebiji je boleh masuk. Depan satu je. Dia marah. Kenapa dia parking depan rumah saya? Dia patut, dia tak boleh. Depan rumah saya ni saya punya. Dia parkinglah depan rumah dia. Jadi dia kena parking menogak. Baru dia boleh susun negak macam mana lah nak togaan kereta tu kan. Dah tak muat. Jadi saya pun bagi tahu, jangan salah faham, depan rumah kita bukan kita punya. Dalam rumah kita boleh parking. Depan rumah kita itu adalah milik pihak berkuasa tempatan. Jangan perasan tu kau punya. Lepas tu ada pula jiran-jiran ni buat garaj depan rumah macam tanah habah kan keluar. Baik, betulkan balik macam tanah dia. Pasang garaj senang, orang tak parking tempat tu. Siap letak nombor plate, gila betul. Sedualah tuan-tuan. Tak boleh. Tu belum cerita lagi. Tanam pokok mangga depan rumah. Lepas tu dah godang pokok tu. Tolonglah tobang pokok depan rumahnya. Dah tahu bonana bahaya. Yang tanam siapa? Ada satu hamba Allah di belah-belah sebelah-sebelah sana. Sebelah-sebelah saya nak sebut ni kan. Oh ilaha illallah. Macam mana? Belah-belah Senawang hujung nak pergi ke Rambau tu. Macam tu. Macam mana cakap tu? Belah-belah Sungai Gadut tu lah. Macam tu lah. Payah bona kan. Adalah satu taman tu. Ada seorang ni sakit mental. Paning nak ngadap Dia bila tak makan ubat apa-apa dia bakar sampah, dia telefon majlis. Ada orang bakar sampah. Tolong ambil tindakan. Dia buang sampah, dia ambil gambar. Ni ada orang buang sampah ni, tolong tengok ni. Jangan biarkan makan gaji buta ke apa. Wah, yang buat semua dia. Poning tuan. Iya, saya kan bila saya bersara lah daripada sektor kerajaan pada tahun 2000, awal tahun 2018 saya bersara. Saya masa bersara tu bangang sekejap lah. Sebab bangangnya tu dah biasa pagi-pagi panjkat, tiba-tiba tak panjkat lagi dah. Lain macam masa Tapi bila saya bersara tu kan baru faham logo. Kalau tidak 3-4 pagi telefon, bos ni macam mana ni bos, ni bos ni macam mana ni bos. Saya pula terbabit dengan operasi apa semua tu kan. Ya Allah Akbar. Logo betul. Betul macam-macam. Poning-poning masalah Tu belum cerita lagi ada isu sensitif. Pernah kita dapat aduan azan pagi terlalu kuat. Saya tak boleh tidur. Ada tuan-tuan. Tapi dia letakkan nama dia, Murad. Wahal kita tahu cara dia cakap tu bukan Islam.
Ada orang macam tu. Kita kodolah hadap macam mana kan, aduan kan. Customer is always right, kata dia. Tu bahasa orang Pilah tu kan. Pelanggan sentiasa betul. Kita ni salah semua. Ya tu, macam mana? Kena timur macam-macam tuan-tuan kan? Jangan kita menyinggung perasaan jiran kita. Kadang-kadang tu ada tu apa tau, dia basuh kereta kan, taman perumahan tu kan jalan ni macam menurun sikit. Dia basuh kereta, air sabun tu pergi lalu depan rumah pun tak boleh air tu. La ilaha illallah, tahu betul. Macam mana tu? Ada satu kat Rasah Jaya, jirannya berlumbur dengan jirannya. Yang tengah ni tak ada. Dia ni selang serumah. Dia berlumbur, dia buat rumah, dia pasang depan. Sudah dua-dua naik 2 tingkat. Rodup rumah tengah tu. Di kiri kanan naik 2 tingkat, rodup tengah tu. Hari-hari datang pejabat. Bila datang pejabat, bos saya lari dah. Kau layan lah. Dia dah poning dah melayan orang tu. Sekarang dah tak ada dah aduan tu, sebab yang mengadu tu dah meninggal. Sampai meninggal lah, tak selesai pun tu. Bayangkanlah rumah teres mana boleh, rumah setingkat jadi 2 tingkat, tak boleh tu kan. Cakaplah macam mana pun tak boleh. Sebab ada sebab dia buat spek tu 1 tingkat, ada sebab. Apa struktur dia? Bila buat, percaya cakap saya, ketahanan bangunan tu dah tak sama. Itu sebab kita pula, contoh kita nak mengadu orang sebelah ni, mengadu rumah sebelah. Sebab rumah sebelah ni kalau ikut dari segi peraturan undang-undangnya, dia akan cek rumah kita original ke tak. Kita nak komplain rumah sebelah, kita rumah sebelah buat binaan, buat basuh bangunan sampai rumah saya retak, dia kata. So pihak PBT akan cek dulu rumah kita original ke ubah suai. Okey, kalau rumah kita ubah suai, ada kelulusan tak? Tak ada kelulusan, tak layak ambil tindakan ke orang sebelah. Macam tu. Ada seorang lagi dekat nilai. Weh, saya sadap ni share aduan ni kan. Jiran membela anjing, menyalak sehingga menyebabkan tak boleh tidur. Anjing ni kita lalu dia nyalak. Macam mana nak sonyapkan anjing tu? Sudah, cubalah cek masa bila kerap. Orang ni pula kebetulan engineer, dia buat statistik. Pagi nyalak berapa kali, tengah hari nyalak berapa kali, sebulan berapa kali. Ada graf tu. Salakan dia tertinggi lah. Ilah Allah tahu. Iya tuan-tuan, poning. Ada satu hamba Allah ni, bukan Islam lah. Dia bila kena adu anjing dia menyalak, dibawa dia bawa operate buang poti seorang anjing tu. Kesian. 5 ekor anjing tu dia letak kat mana? Dekat Barbara Forest Park tu ada satu banglo tu, simpan dalam tu anjing ni. Sian tu. Tak bunyi lidah anjing tu. Bisu. Oh, bayangkan. Ni ingat tak dulu muka Samsul Debat dengan muka Datuk Alim dulu keluar, this is a dog killer, dia kata. Pembunuh anjing. Bayangkan dekat Rasah tu ada satu Taman Desa Rasah, rumah teres lebih kurang saiz 18 kali 65, rumah teres 2 tingkat. Rumah tu dia bawa 45 ekor anjing. Semua anjing kutip ni bawa. La ilaha illallah. Macam mana nak buat ni? Kita pun bawa pergi ke mahkamah, minta perintah, minta court order supaya kita hapuskan kacau ganggu ni. Bawa lah. Saya ingat magistrate masa tu Puan Aslinda, dia keluarkan satu perintah termesti dalam tempoh 14 hari. Kalau dia tak selesaikan, pindahkan anjing tu pada rumah. Bayangkan rumah tu kiri kanan, 2 rumah kiri, 2 rumah kanan, tak ada orang duduk, tak boleh tahan bau. Potang-potang dia bawa 40 ekor anjing ni, dia lopeh kat taman permainan kanak-kanak tu. Budak-budak tak boleh main situ. Potang-potang humpuk pula, dikumpulkan. Dikumpulkan tai-tai anjing tu kat depan rumah, dibakar. Bau semua rabak satu taman. Jadi masa tu ambil keputusan adalah sebab dia tak alih kan, terpaksa masa tu kita ada unit penembak anjing. Kita pun bawa lah unit penembak anjing. Kita minta yang ambil court order tu, poilah tembak. Tapi berapa perimeter tu penguatkuasa dah cover tu, tak bagi dia masuk, wartawan pun tak boleh masuk.
Kesian. Masa kita sampai, dia sampai bawa lari 20 ekor kot. Naik kereta yang satu lagi lari. Tapi ada lagi berapa ekor. Yang berapa ekor itulah kita tembak. Boom, boom, tembak. Aduh, hai. Kesian, memang kesian. Saya tak ada lah tengok. Saya duduk luar je. Kesian. Keluar muka saya dengan muka Datuk Alim, pembunuh anjing. Besok tu. Lepas tu saya dengar dia bolor balik. Dia macam lah, cakap this is a dog killer lah apa. Lepas tu tiba-tiba datanglah Persatuan Pencinta Haiwan. Datang ke pejabat. Ada seorang budak perempuan Melayu tu bertudung ni. Kita kena bersifat berperi kehaiwanan. Lah. Ada ke istilah tu? Betul. Awak baru tahu istilah tu ada apa berperi kehaiwanan. Macam di taman Lake Garden tu kena buat satu dog park. Kena buat satu taman khas untuk anjing. Saya khabarkan untuk orang pun tak cukup pun buat untuk anjing khabar kan. Kan? Patutnya waktu mula-mula kes ni heboh, kamu datang bincang ni dia nak selesaikan. Bukannya kita dah tembak kau datang. Itu cerita bayangkan. Banyak masalah-masalah kejiranan ni. Bagi Pengerusi Persatuan Penduduk pun memang paning lah kayak gitu kan. Kita sebagai pemimpin nak buat macam mana? Dah kita nak jadi pemimpin. Jangan minta jadi ketua. Tapi kalau ada dipilih, Nabi pesan anggaplah dia sebagai satu amanah. Kemudian menjaga rahsia, memelihara kepentingan serta tidak berlaku khianat. Kita sebagai ketua dapat tahu rahsia dia ni macam mana. Dia ni anak dia kena tangkap. Sebab apa? Ada kes macam ni. Janganlah kita sebagai ketua, kau tahu tak anak jiran kita yang tuan kena tangkap. Ish. Jangan. Kita amanah jaga aib orang ni, jaga. Kan? Kalau barang siapa yang menjaga aib orang lain, maka Allah akan menjaga aibnya. Tapi barang siapa yang membuka aib orang lain, Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Bahaya tau. Jangan. Jaga. Kau tahu tak? Tu JK perempuan pula tu. Apa? Anak si kaya tu lah. Subhanallah. Yang seorang nak pun sampai, apa cerita? Jangan juga berbisik automatik. Jangan. Jangan kita sebar-sebarkan aib orang lain. Jangan. Jaga kepentingan orang lain. Jaga rahsia orang lain. Kan? Kau tahu tak dia nak baik kenduri kahwin jom minggu ni? Kenapa? Paut anak ada kambung. Ya kau. Siapa abah tahu dah dah. Macam tu kan. Tu ayat orang mana tu kalau macam tu tu. Tahu dah dah. Pek dalam tu dah. Dia kan. Bercerita memang sadap kan. Cerita pasal orang. Jangan. Jaga. Kita tak tahu pula aib kita besok kan. Jangan. Lama nak cerita pasal orang. Membantu menolong orang mereka bila berada dalam kesusahan. Bila bantu tu kan, kalau ibu tunggal doreh bantu anak yatim ambil sikit, orang susah lagi lah ambil kata. Kok janda doreh sampai pada rumah pahal lah ni kata. Itulah saya anak saya cen-cen-cennya kata. Tak payahlah panggil Cik Asri, panggil abang je. Nampak tu berubah deh. Dengan baju korporat logo KRT kan. Macam tu tak adalah, bukan orang sini dah, tempat lain, Zimbabwe. Iya kan, makna kita bantulah mereka yang berada dalam kesusahan. Bagi layanan yang baik dan kasih sayang, layanan yang baik kepada semua. Kita sebagai ketua kena jaga adab kita. Jaga. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam tu. Jadi kita sebagai ketua ni konolah tunjukkan akhlak yang baik kan, dengan orang semua bersantun. Mencelaka betul, tak boleh pakai dia ni, mati baik. Sabar bang, sabar. Apa cerita ni? Cuci cerita dengan saya. Macam tu ketua. Kau pun sama. Tak ada bang, saya nak tolong ni bang. Mencakap, bangang kau. Dah lah tu bang, jangan. Saya nak tolong ni. Sabar. Nak baik macam mana? Darah dah berdidih dalam ni.
Kan bangih ni, rasa nak bunuh lah kan. Sabar. Nanti kita buat satu lagi khusus dengan jawatan perpaduan, nama dia pengurusan emosi. Iya, hari ni teruk orang pengurusan emosi ni teruk. Iya, yang jadi kes yang kes Bella tu lah, yang OKU tu, yang kena tak cuba fikir, tak boleh urus emosi, wahal dia dah ada kelulusan dan kelayakan untuk menguruskan pusat tu. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Budak dekat taska tu dihontak, wahal dia dah ada lesen taska, dah ada kelulusan daripada kementerian, daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, semua dia ada. Macam mana dia boleh buat macam tu dengan baby? Tak logik kan? Tak logik. Nampak tak? Tu yang kes budak tu, yang budak yang kono bakar itulah, ditikam, dibolah, keluarkan janin, dia buang kat parit, dibakar malam tu, sok pagi bakar lagi. Budak tu budak sekolah agama, budak lelaki tu. Macam mana dia boleh buat macam tu? Pengurusan emosi. Faham tak? Tak dapat dia sabar dah. Apa hal tu? Tu sebabnya nanti kita buat tajuk pengurusan emosi. Biasa je ceramah tajuk tu. Kan, makna kena panggil lagi lah ni kan, kena panggil lagi. Kan? Jadi apa yang perlu kita pelihara? Kan? Apa yang perlu kita pelihara? Yang pertamanya, kalau dia minta tolong kepada kita, hendaklah kita tolong. Jangan kita biarkan. Tolonglah tuan tak tu nak buat apa Tolonglah, urusan meninggal dah standby dah. At least pasang satu kemah. Lepas tu bagi makluman kat semua dalam grup, maklumkan pada jiran kita sedang mengalami ada kematian kita ada kematian di rumah nombor ni. Jadi semua mana yang berkesempatan hadir bolehlah hadir untuk menziarahi kita akan uruskan jenazah sekejap saja lagi, dan insya-Allah akan dikebumikan selepas solat Zuhur. Contoh, maklumkan kan kematian, buat khairat. Kadang ada buat khairat tak mampu buat khairat, dia panggil takaful. Takaful khairat tu mencarum RM15 saja setahun. Ada yang RM20, ada RM25 setahun. Tapi kalau RM20 setahun tu, RM25 setahun ke, tak kisahlah, dia punya mati je dapat RM2,000. Kalau dia sendiri mati, kalau tanggungan dia mati dapat RM1,000. Contoh, paling tidak dapatlah sesuatu. Itu usaha kita, sebab kita nak buat khairat macam tempat-tempat taman-taman kampung-kampung lain. Mungkin kadang-kadang dia orang ada kan, dia tahu kematian bulan tu 100 lebih, bulan ni 200, dia orang boleh bayar. Tapi mungkin kat taman kita ni tak macam tu. Kita buat yang paling simple macam tu. Kemudian klaim tu biasa akan dapat bila? Klaim tu akan dapat biasanya dalam seminggu atau 2 minggu selepas kematian, lepas kita klaim. Jadi pihak jawatankuasa dah standby dah satu duit tabung, orang kata orang kata satu fund, floating fund, yang mana kalau orang tu meninggal, kita dulukan duit kita, dah claim nanti masuk balik dekat satuan. Contoh, kita kena fikirkan strategi tu kan. Kerana mati tak tahu nak buat apa kan. Yang mati tu tentulah mati tak tahu buat apa. Kita ni yang hidup ni kena uruskan yang mati tu kan. Tak payah nak jabor-jabor tu. Belagak dengan aku senang, kau kapan kan aku tahulah, aku guling-guling masuk lubang tu sendiri, tak ada mana dah. Sah tu belagak kan. Kita kena uruskan dia kan. Orang minta tolong-tolonglah, saya tak tahu nak buat apa ni, ayah saya ni macam ni. Dulu lagilah time Covid kan, lagilah pounding kepala kan, macam mana. Mak saya pula, dia mak saya dengan maklum saya tu, semua yang kena mak saya tahulah, mak saya maklum saya kat Pancu tu memang Bilal mandi jenazah, Soramban memang cover. Dia lagi sibuk jadual pada Samsul Debat. Samsul Debat ada jadual, dia mana ada jadual. Tengah duduk je, balik orang meninggal je, macam tu je. Kita mana ada jadual. Kita ada jadual, dia tak ada jadual, tahu je. Kejap-kejap uruskan orang mati, kejap uruskan orang meninggal kan. Hari tu sepatutnya saya bawa mak saya pergi Melbourne tu. Dekat Melbourne, itu mak saya dah pergi Melbourne sekali. Saya ceramah dekat Melbourne untuk rakyat Malaysia dan Singapura yang ada sana. Lepas tu dia tahu mak saya boleh Bilal mandi jenazah ni, dia minta mak saya dah bagi talk, bantu. Saya akan bagi talk tentang pengurusan jenazah, kemudian mak saya tunjukkan praktikal. Tak sampai buat PKP pula kan. Sampainya belum ada lagi dah kesempatan. InsyaAllah lah, tak tahu ni tahun depan kita cubalah nak bawa mak saya. Bagus, buat khusus tu biar kita tahu macam mana nak buat kan. Pengurusan jenazah. Lepas tu begitu juga kan, kita boleh buat program Program pemakanan halal
Panggil eksekutif halal dekat USIM tu berapa ramai boleh datang kat tempat kita untuk share. Bono ni boleh makan, bono ni tak boleh makan. Marshmallow yang tak sedap tu, yang tak berapa tu, yang gigit-gigit putih tu, yang tu boleh makan. Yang konyal, lok manis lambik itu, silap-silap memang bab satu. Babi lah, aku tak faham. Payah mana kan. Kan ada campuran ni, betul. Marshmallow tu sekarang ni dia dah pandai. Dia bukan hanya pakai daripada gelatin babi dia. Dia ada gelatin daripada binatang-binatang lain. Itu sebabnya dia punya kenyal tu tak sama. Marshmallow, tahu tak marshmallow? Entah gabung tahu je kan. Kan sekarang kan banyak kenui kahwin kan glamour, popular, orang buat candies corner lah apa nyampah tu sekarang kan. Ya. Lepas tu kenui kenara mungkin macam boleh kita buatkan kemudahan untuk pinjam pinggan mangkuk, dom. Kita beli kat nilai 3 beli sikit-sikit. Lama dah ada barang. Jadi kalau terasa nak kenui, orang boleh sewa dengan jawatan kuasa cara nak tambah duit. Iya. Kan, contohlah. Jika ia minta pinjaman, kau akan bagi pinjaman kepadanya. Tapi masalah orang ni minjam pandai, mulang tak reti. Kan dah bergaduh jiran, bang tengok tak bang, jiran kita tu minjam cangkul tak pulang. Minjam cangkulnya hal. Yang suami tu positif, suami pengusi ke hati, datang khusus ke pusat dakwah. Tu suami cakap, biarlah agak ada ditolan cangkul tu, biarlah je. Nantilah abang beli lainnya. Tak berapa ringgit cangkul tu. Bolilah cangkul. Minjam pandai, bayar mulang tak reti. Kan? Itulah dia. Jika ia memerlukan sesuatu, engkau akan memberikannya. Dia perlukan tanda tangan, perlukan sokongan daripada pengurusi untuk anak tu supaya nak sambung belajar, misalnya pengesahan sijil, buatlah. Masalah tu. Boleh. Baksnya saya dulu bila nak minta kojo maginlah, kojo. Saya bawa lah sijil saya kat Balai Polis Paroi tu. Buku sijil saya ada 2. Dia buat pidato taubannya 2. Saya dah foto state show, dia cop. Dia kepala otak kau sijil kau macam ni. Dia marah saya. Tak apa tuan. Bak saya cop tuan sign yo. Saya kata macam tu. Saya cop bagi dia sign. Saya cop bagi dia ketua balai kat situ. Ingat lagi. Saya minta kalau minta cop ketua polis balai senang pek kojo, tak tahu pahal. Kalau pakai ketua kampung tak jalan mana lah, tak tahu salah. Dulu ketua kampung punya sign mahal. Buku teks nak minta buku teks sekolah. Ketua kampung fungsi JKKK bam sign. Buku teks insya-Allah lulus. Tapi minta kojo tahulah. Rezeki lah tu, rezeki kan. Bila ia sakit engkau akan menzarahinya. Bila sakit ketua kita kena cepet-cepet zarah dia. Ya, jangan pilih orang. Sakit dia pergi. Lepas tu sakit tu cakap elok-elok. Berapa lama dah sakit ni? 2 minggu dah. 2 minggu tak apalah insya-Allah. Tak lama lagi baik tu, makan ni ubat tu. Saya makan tu macam tu lah. Masuk minggu ketiga baru okey. Yo kau, yo. Macam tu lah. Ini mulut kan. Kau apa lama dah kono ni? Dah 2 minggu dah bang. Kau standby lah. Kawan dan makin tu macam tu lah. Hari ketiga langsung padam dia kan. Jangan macam tu. Kan? Lagi satu kalau datang, jawatan kuasa datang, jangan datang kosong. Bawa lah buah tangan sikit. Buah ko, apa ko. Kan? Kencing manis tiba-tiba darah tinggi lah apa. Kencing manis 25. Yai. Agak mengigau pun talan gula. Tidur rap gula ambil tu yang tinggi dah tu kan. Saya itu yang risau pasal kencing manis tu. Itu yang saya stop tu. Saya hari-hari sekarang ni lemon air kosong. Lemon kosong lah, lemon tak ada gula. Sebab bila saya pergi ceramah mana, bila saya tidur kat hotel tu saya goma bangun bangkit malam kencing. Jok kencing. Gula dah tinggi ni. Tu saya kontrol. Alhamdulillah saya baik itu bacaan dia tak tinggi dah kan. Bolehlah faham gula lik semula. Kan. Kemudian jika yang dapat satu kebaikan, ucapkan tahniah. Cepat-cepat dengan anak orang ni berjaya. Kita sebagai pemimpin tu hantar mesej.
tahniah atas kejayaan anak anda kerana telah berjaya dan mengharumkan nama kawasan perumahan kita ini. Oh, macam tu kan. Dah. Iya. Kan. Dongar-dongar dapat pergi haji. Dah orang sampai tahniah lah kau dapat pergi haji. Tahniah macam tu kan. Gembira sama macam tu kan. Kemudian kalau tertimpa bahaya, turut sedih bersamanya. Orang tu dapat musibah, kita pun samalah. Sabar banyak-banyaknya. Semoga Allah memberikan kebaikan di atas apa yang telah berlaku. Kalau dia meninggal dunia, engkau turut menghantar jenazahnya. Kalau meninggal tu ikutlah kalau boleh. Melainkan dah sibuk warna dah tak bertindan pula dengan jadual kan. Kita di luar kawasan, posan kita punya jawatan kuasa, tolong wakilkan kita pergi. Ikut dia pergi jenazah, pergi menguruskan jenazah tu, bawa pergi ke kubur, ikut. Semua pahala tu kan. Jangan sekali-kali engkau meninggikan rumahmu sehingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Kan rumah teres, orang naikkan tembok, betul tak? Tembok kiri kanan pagar tu, tembok tak boleh lebih berapa kaki. Tembok kalau naik tembok pagar tak boleh lebih berapa kaki? Tak boleh lebih 7 kaki. Itu pun mesti mendapat keizinan daripada jiran bersebelahan. Kalau mengikut Uniform Building Bylaws, undang-undang kecil bangunan seragam. Ada orang tu sampai ke ratih menyampah dengan jiran tu, dia tutup Satu lagi kalau naik tembok, janganlah plaster siminkan belah kita, belah sana semua batu-batu. Kan? Siminkanlah sekali, catlah elok-elok biar nampak elok rumah jiran tu sekali. Macam tu adab ya. Macam tu. Ya. Jangan mengganggu perasaan jiran kita dengan bau masakan kita, melainkan kita akan memberikan sedikit dari makanan itu. Tu Nabi ajar tu. Masak nek moyang sedap bau. Nah. Ikan patin, buah. Saya baru ni dapat, bukan dapat lah. Saya biasanya kalau saya pergi ceramah di belah Bera Temeloh tu, dalam perjalanan saya akan singgah Bera, saya akan telefon abang awang ni, dia bela patin sangka. Saya tanya dia, bang ikan apa? Kadang dia ada dapat ikan daripada tempat lain. Ni ada patin buah sekor dengan ikan gohok, dia tu. Patin buah dengan gohok. Saya pun tak tahu gohok tu apa. Saya kata boleh lah, tapi gohok tu dia macam ikan lais sikit tapi besar. Macam ni panjangnya. Ikan patin buah tu panjangnya. Gohok tu mak saya buat bila balik dalam perjalanan pukul 3-4 pagi tu, saya singgah sama mak saya sangkut kat grill rumah mak saya. Mak saya tidur kan. So pagi dia dah tengok dia tu pun. Kau yang sangkut ikan dalam tadi. Tetap bagi mak yang masak. Tak ada bagi rumah masak dah. Mak gak masak sedap. Ya Allah, bila makan ngeletek nyawa dah sedap Tapi bila makan kan gohok dengan patin tu, rasa nak jilat letak balik dalam pinggan tu, dek mahal. Pek kata lebih 2 ekor kilo tu. Rasa marah. Tapi bos saya tahu memang sedap. Mak saya gorengnya yang patin buah tu goreng. Sedap. Tu terbayang tu. Malam ni nak camah kek gambang ni, harap-harap ada lah patin. Iya. Sedap tu. Siapa boleh. Dia tahu tak ikan patin ni sedap kek mana? Yalah kek belah mana? Kalau kek Pahang tu, belah mana yang sedap? Ada orang cakap Temeloh, ada orang cakap ni yang paling sedap Kuala Lipis. Sebab air sungai laju. Jadi ikannya tu dia punya tekstur, dia punya kelembutannya tu lain. Dokek-dokek dengan Siti Nurhaliza. Pergi sana kan tak dapat gambar dengan Siti, ambil gambar depan pagar jadilah kan. Dia dah tak duduk situ dah kan. Jadi saya dekat ikan patin steam Azmi, sedap. Memang sedap. Saya memang dah compare dah siapa yang cakap Temeloh tu orang tak biasa makan patin tu. Kan. Tapi memang yang glamournya Temeloh lah. Tapi memang tu dekat Kuantan pun boleh tahan lah, zaman Tori tu boleh tahan lah kat Kuantan. Cerita masakan lah kan. Ni ada makan tak ni lepas ni? Kan, jangan tak ada kan. Kemudian jangan mengganggu perasaan dengan bau masakan kamu, melainkan kau akan memberi sedikit makanan, bagi sedikit kat jiran-jiran gitu. Orang dulu-dulu ingat tak, kalau bagi makanan lepas tu dia buat apa? Balik. Tapi ada yang jadi tak faham bahasa kan. Bagi sonyap, dengan bokeh-bokeh sonyap.
kan? 1-0. Hari ni bagi mihun 1-0. Besok bagi selamat 2-0. Hari ketiga bagi spaghetti 3-0. Tak berbalih. Akhirnya first set selesa 15-0. Hari ke-6 boleh Assalamualaikum, salam. Pahal tu apa benda nak bagi lagi? Lah tak malu Dia tanya apa lagi nak bagi hari ni? Dia kan, tak adalah nak bagi tahu. Bokeh ke rumah dah habis. Dia kan, lah ya kot, salah tak malu kan? Bagi. Dan kalau bagi yang terbaik. Nabi pun pakai baju baru. Pakai baju baru, sahabat minta cantik baju kau Rasulullah. Nabi pun buka pagi baju baru. Nabi pakai baju yang kedua. Baju kedua pun sahabat minta, baju kau ni pun cantik Rasulullah. Kau jap, masuk dalam, tukar baju lain, bagi baju kedua. Baju ketiga minta, bagi baju ketiga. Sampai baju komplet Nabi tahan, cukup Nabi kata. Ini saja yang aku ada. Macam tu Nabi kita. Ya, bagi yang terbaik. Masakan tu bagi yang paling sadap, kita bagi. Macam Ustazah Syamira tu, dia paling sadap, dia masak apa ke? Kau tak silap saya lah, mihun Singapura paling sadap. Bagilah mihun Singapura. Dia kalau jamuan, kalau saya pergi khusus nikah, saya khusus nikah ke tempat dia. Sadap makan yo. Betul. Bagi yang paling sadap. Assalamualaikum, salam ni kuih lapis sampai seloyang kau bagi Den. Apa banyak warna. Kebetulan tak jadi bagi orang berapa. Orang bagi yang elok khabar dah tadi. Kuih tak jadi bagi ke orang. Kuih yang batat-batat bagi orang apa bondo kan. Bagilah yang elok-elok, yang sadap-sadap. Yang paling sadap si kerabu tu kan. Apa si kerabu? Si kerabu paling senang kali ulam-ulam. Yang budu kan, solok lada, apa tak apa benda dalam tu lah kan. Ada macam-macam lah dalam tu, sadap mana tak terbayang kan. Si kabu, si dagai, si gopa, lopak tikai, dia pandai masak semua tu. Buat lah. Jika engkau beli buah-buahan, berikan sedikit kepadanya. Jika engkau tak mau memberikannya, maka hendaklah engkau memasukkan buah-buah itu ke dalam rumah secara rahsia supaya tidak kelihatan oleh jiran kita. Bayangkan, kalau tak nak bagi kat jiran, kena suruh. Kalau bawa ayam yang ada logo tu, yang itulah ayam goreng yang ada orang tua rambut putih pakai cermin mata duduk kat luar itulah. Kan? Jangan sebut dia tak taja camah kita malam ni, pagi ni dia tak taja camah kita. Saya sebutlah. Kan, ayam goreng tu kan ada plastik tu, ada logo tu kan. Tak boleh dah. Kalau jiran nampak kau nak bagi. Hari ni masalah bukannya suruh lagi dah. Dia masuk dalam Facebook. Alhamdulillah Jokim tak darah ayam hari ni. Dia kan cerita kat orang. Cerita kat orang. Orang suruh-suruh lagi dia war-warkan lagi kat orang. Janganlah macam tu kan. Suruhkan. Dan begitu juga kan. Dan janganlah membiarkan anakmu memakan makanan itu di hadapan rumah, kerana takut jika anak jiran ternampak, maka anak jiran itu akan menangis mahukan makanan tersebut. Sampai bono tu pun Nabi pesan, masuk dalam media sosial, alhamdulillah rezeki hari ini. Sedapnya walaupun air ni air bubble, air bubble, entah pula bahasa baku bubbles kan. Ini air ni terbaik ni, paling mahal ni tuan-tuan, paling mahal air ni, sebab dia punya pH dia paling tinggi sekali berbanding air yang satu lagi yang mahal tu. Ni lagi mahal. Bangor lah kan, alamat N9 Bangor, Bangges plural. Jadi maknanya nak bagi yang terbaik. Lepas tu kalau tak nak bagi, suruhkan. Jangan kita heboh-hebohkan. Jangan kita apa kan? Bersabarlah dengan kerenah jiran. Dan tu sebabnya ada seorang lelaki Terdatang seorang lelaki pada Nabi menyatakan, "Ya Rasulullah, tunjukkan pada aku amal yang jika engkau kerjakan akan dapat memasukkan aku ke dalam syurga." Maka Nabi menjawab, "Jadilah kamu sebagai orang yang baik." Orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku mengetahui bahawa aku ini seorang yang baik?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tanyakanlah pada tetanggamu, maka jika mereka mengatakan engkau baik, maka engkau sebenarnya adalah baik. Maka jika mereka mengatakan engkau jahat, maka engkau adalah jahat." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kan? Jadi makna kata, kalau kita ni nak melaksanakan
perangai-perangai yang baik sebagai pemimpin masyarakat di kalangan komuniti. Selain pada kita hidupkan dengan program-program, jangan lupa saling bagi nasihat. Satu. Nah, ini poin ni kena ambil. Saling bagi nasihat, satu, sebagai pemimpin. Kedua, jauhilah perbuatan yang zalim. Ketiga, berakhlak mulia. Ketiga, saling membantu dalam kebaikan. Kemudian, betul tu keempat. Yang kelima, suka berkorban dan memberi. Dalam hidup kita ni kena banyak memberi pada menerima. Nabi pun sebut yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Tangan di atas lebih baik tangan bawah, maknanya memberi sentiasa lebih baik daripada menerima. Suka berkorban, memberi. Kemudian keenam, menyatakan yang kebenaran, benda-benda betul, tak usah membohong. Mengajak kepada kebaikan. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sabar dan murah hati. Pemaaf, bertolak ansur. Sopan santun dan ramah. Sopan santun, kan lagu tu dah buat ringtone tu. Anak Melayu, konon macam tu lah kan. Dah tu sekali tak ada siaran ulangan. Sopan santun dan ramah. Bertutur kata yang baik. Kadang ada JK wanita ni, dia sebut apa? Aku ni mulut je jahat, hati baik tak mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kono baik. Melah pun ni cakap habis dengan laki-laki. Baik balik, ambil balik. Nak mati tuan ni. La ilaha illallah. Cakap elok-elok. Wahai suamiku yang ku kasihi, kemanakah dikau pergi? Hampir saja aku hilang akal memikirkan kau tiada di rumah. Apakah engkau masih hidup atau telah mati? Tidak pula aku ketahui. Macam tu kan. Ayat yang lembut tetapi maksudnya lain macam. Kan. Cakap baik-baik. Kan? Berkhidmat sesama masyarakat. Suka menolong. Memiliki sifat penyayang. Mempunyai rasa malu, jaga pandangan. Kemudian apa? Tidak membodek. Ada pemimpin bodek kerja. Kan ada. Jangan jadi beban masyarakat. Sabar menghadapi kesulitan hidup. Sabar. Kita sebagai pemimpin kena sabar. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Kan? Sabar. Kena pandai menilai baik dan buruk. Bersabar. Jangan kita terburu-buru. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apapun komuniti aktif, sentiasa letakkan standard. Buat program banyak-banyak. Buat program yang baik. Ni asyik-asyik bowling je. Tu tahu senang teh. Semua orang turuskan. Kita lempar-lempar selesai bagi hadiah. Pek towel teh. Itulah kan. Tak ada kerja lain. Dia memanglah tahulah pengungsi tu agama main bowling, tapi setahun sekali sudahlah. Buatlah program-program lain kan. Nah, walkabout dia kata. Kita apa? Berjalan sehat, jalan-jalan sehat. Kita buatlah jalan. Contohnya, puan ni daripada mana puan? Puan daripada mana? Taman mana? Ya. Taman Tuku Jaafar. Situlah tu yang bakar sampah tadi tu. Yang khabar tadi, tahu tak orang? Tahu orang tu? Tahu. Tahu. Tahu dia tahu. Tahu je, tanya dia. Betul tak? Nah, buat jalan-jalan sehat. Jalan-jalan sehat tentu. Tak payahlah jauh mana, pada Taman Tuku Jaafar sampai Pilah jalan. Sampai Pilah dah tahu ke mana orang dah macam tu kan. Tak ada lah. Buat jalan pada Taman Tuku Jaafar tu, pergi ke Taman Tuku Ampuan Najihah, pusing balik. Macam tu kan. Dah dapat berapa step kan. Berapa puluh-puluh. Okey lah tu. Buat senam aerobik. Jangan campur jantan dengan apa, perempuan. Lepas tu lelaki kat belakang lah tu. Kawan tu cenya. Yang belakang tu dah cenya, dah tak tahu nak buat apa dah. Dah koreh dah jantan belakang tu kan. Baik program banyak-banyak, baik program yang baik. Kena letak standard. Contohnya, kita mesyuarat 2 minggu pertama mesyuarat, 2 minggu kedua baik program. 2 minggu pertama mesyuarat, 2 minggu kedua baik program. Makna sebulan mesti ada satu program. Baru dia aktif. Jadi masa tu kita punya Tuan Ashraf, kita tak adalah masalah meluluskan geran penuh 6,000 sebab aktif. Macam tu. Nampak tak? Macam tu lah. Baik ya program. Kan? Komuniti aktif, sosial pun jadi positif sebab dia masyarakat pun akan terbabit dengan program kan. Mula-mula tak ramai, biasa, tak ada masalah. Kan? Okey. Buat ya. Insya-Allah. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham
cara renungan mata tu saya faham. Kalau ikutkan dia khabar tadi, kalau boleh Samsul Debat ceramah sejam, rehat, lepas tu ceramah lagi. Oh tak pek saya macam tu dah. Saya kata tarikh 2 jam. Sebab lepas ni ada sesi swap foto. Semua mengintin nak ambil gambar. Ambil lah gambar. Rap nak tengok Kadang-kadang tu kan, kadang-kadang tu ada satu orang tua tu gambar ramai-ramai, dia crop tinggal berdua. Dia tulis lah post tu, wajah kesayangan hamba. Hampir betul. Osah betul. Dah laki dah tu tua cemburu marah. Dia jago. Ya, boleh lah ambil gambar, tak ada masalah dah. Saya tak ada apa dah, saya okey. Gambar tagak RM10, gambar rabah RM50. Masuk dalam tabung. Tak adalah saja. Jadi tuan-tuan sekalian, apa pun kita jagalah. Sebab apa? Nabi sebut la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang yang tak menjaga amanahnya, dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. So kita janji jaga amanah dengan sebaik mungkin sebagai pemimpin, jaga tempat kita, hidupkan dengan aktiviti. Percaya cakap saya, pengalaman saya, bila kita buat program setiap bulan, kita buat program-program yang baik, orang makin lama makin ramai datang, maka sosial pun akan jadi positif dengan apa yang kita buat, insya-Allah. Ya, jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tanang-tanang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini, rasa nak junjung.